lebih membimbangkan soal akidah anak-anak tersebut yang mempunyai rukun iman ketujuh, iaitu berkat abuya. Masalah psikologi sederhana ada 69 orang, masalah psikologi teruk ada 23 orang. Kita nak tengok kali ni. Kalau ada yang merepek, kita bantai habis. Saya nak ambil kesempatan untuk kita baca beberapa keratan akhbar tentang isu GISB. Yang pertama, Dewan Rakyat bermula Isnin, hari Isnin ni Dewan Rakyat dah bermula. Belanjawan 2025 jadi tumpuan utama dan salah satu isu yang akan dibentangkan pada sidang parlimen pada kali ini disebutkan Anwar yang juga Menteri Kewangan sebelum ini berkata lebih banyak pembaikan struktur ekonomi akan diperkenalkan menerusi belanjawan 2025 untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dapat dikongsi dengan rakyat terbanyak secara sukarela, secara saksama. Selain itu, sesi penerangan menteri, selain itu sesi penerangan menteri mengenai isu GISB Holding Sdn Bhd akan diadakan pada hari kedua persidangan Dewan Rakyat Selasa ini. Jadi Dewan Rakyat akan bersidang pada hari Isnin, iaitu lusa. Dan pada hari Selasa dijadualkan sesi penerangan menteri mengenai isu GISB. Datuk Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dilapor berkata, sesi penerangan itu bagi memberikan ruang kepada ahli parlimen berbahas selain menjadi platform untuk rakyat mendapatkan maklumat dan perkembangan mengenai isu berkenaan secara sahih. Jadi sahabat-sahabat, di dalam perkembangan yang terkini ini kita menantikan pada hari Selasa ni. Ada orang kata sampai beruban. Tak ada beruban. Benda ni masih berlaku dan orang masih lagi berbahas. Di parlimen akan bahas pada hari Selasa ni. Dan kita nak tengok pada hari Selasa ni, yang mana kumpulan yang akan mempertahankan GISB, mana ahli parlimen yang kononnya mereka ini di belakang GISB, kita akan dapat lihat pada hari Selasa nanti dalam sesi perbentangan menteri di dalam isu ni. Jadi saya sendiri insya-Allah kita menunggu-nunggu apa yang akan dibahaskan dan apakah respon ahli parlimen. Sekarang yang kita nampak adalah respon daripada pejabat-pejabat kementerian. Kita tengok apa dia kehendak kerajaan terhadap isu ni, tetapi kita nak tahu juga apa yang mahu dibahaskan oleh ahli-ahli parlimen kita. Menarik Kita nak tengok kali ni. Kalau ada yang merepek, kita bantai habis. Kita tengok. Jangan sampai merepek. Kita harap begitulah. Dan kita harapkan ia dapat memberikan maklumat yang memandaikan masyarakat. Demikian juga ada kenyataan daripada akhbar pada hari ini. Pada hari ini 12 Oktober, anak-anak GISBH gembira diberikan biskut, diberikan roti berkrim. Kelang, kanak-kanak yang diselamatkan dari rumah amal GISB Holding Sdn Bhd teruja diberikan biskut dan roti berkrim kerana sebelum ini hanya menikmati biskut kering. Menarik. Esko Hal Ehwal Agama Islam Selangor, Dr. Muhammad Fahmi Ngah berkata, anak-anak itu juga sebelum ini tidak bergaul dengan masyarakat luar hingga ada tidak mengenali bangsa lain selain Melayu. Dia menarik betul. Menurutnya lebih membimbangkan soal akidah anak-anak tersebut yang mempunyai rukun iman ketujuh, iaitu berkat abuya. Rukun iman ketujuh. Ini bukan saya sebut, ini yang telah direkodkan di dalam sinar harian pada 12 Oktober 2024. Kenyataan ini diambil daripada kenyataan Exco Hal Ehwal Agama Islam Negeri Selangor, Dr. Muhammad Fahmi Ngah. Dia kata kita duduk selesa, tetapi ada anak-anak ini yang apabila diberikan biskut Oreo dan roti gardenia berkrim, mereka pegang sampai malam. Apabila ditanya, mereka jawab tak pernah rasa roti atau biskut yang ada krim. Maknanya,
selama ini dia hanya makan biskut kering. Katanya berucap pada majlis convocation Kolej Hafiz ke-21 di sini pada hari Sabtu. Katanya waktu lapang kanak-kanak ini turut diisi dengan menonton video berkaitan militan melalui sumber diperoleh daripada maklumat polis. Ada. Ya, menarik Waktu lapang kanak-kanak ini diisi dengan menonton video berkaitan militan. Nanti mungkin kena buat pengesahan ni. Ini kenyataan daripada Exco Agama Negeri Selangor. Muhammad Fahmi meluahkan kebimbangan fahaman yang salah dalam konsep jihad di peringkat akar umbi boleh membawa ancaman bahaya kepada masyarakat. Mereka pintar, pandai mengaji, mengeja dan mengira. Tetapi ajaran diberikan kepada mereka bukan konsep jihad yang betul. Islam sebenar mengajar jangan usik rumah ibadat walaupun berlainan agama. Jangan tebang pokok atau hancurkan bangunan. Ambil sekadar ikut keperluan. Selain itu, jika ada anak dan wanita, maka perlu dilindungi serta jangan lakukan kerosakan dan keganasan. Itulah protokol jihad sebenar, bukan seperti di setengah negara besar. Mereka jadi kuat sebab kanak-kanak dan kita tak mahu jadi seperti itu. Justru katanya kanak-kanak ini akan menjalani pemulihan. Bukan hanya membabitkan akidah, tetapi juga akan dipantau dari sudut psikologi serta perkembangan tumbesaran. Ya, bukan dari sudut akidah saja, tapi dari sudut psikologi serta perkembangan tumbesaran. Ujar beliau, mesyuarat pertama pasukan petugas pemulihan kanak-kanak JISBH pada Jumaat telah membentuk 6 kumpulan kerja, terdiri pegawai MAIS dan JAIS serta pakar lain termasuk bidang psikologi. Kerajaan negeri perlu lihat isu ini secara holistik, bukan sekadar mahu membetulkan akidah dan rukun iman mereka, tetapi juga soal emosi dan psikologi serta tahap nutrisi kerana ada antaranya bentuk badan seperti umur 7 tahun walaupun sebenarnya dah 10 tahun. Ini tanggungjawab besar dan berat kerana bukan hanya lihat semasa di proses pemulihan sahaja, tetapi langkah seterusnya selepas itu. Inilah cabaran ke depan yang kerajaan perlu selesaikan kerana anak-anak ini walaupun hanya 435 orang tetapi merupakan aset bernilai negeri sama seperti Hafiz serta Hafizah yang dilahirkan di negeri Selangor. Ini kenyataan daripada Exco Agama Negeri Selangor, Dr. Muhammad Fahmi Ngah. Jadi, JISBH ada pelajar menangis ketika kopiah mereka diambil. Kelang, Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Negeri Selangor, PITAS, terlibat secara langsung bersama Majlis Agama Islam, MAIS, membantu pengajian hafazan dan bacaan Al-Quran pelajar yang diselamatkan dari pusat tahfiz di bawah JISB Holdings Sdn Bhd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengajian Quran mereka dibantu secara langsung oleh Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Negeri Selangor. Pengurusi PITAS, Muhammad Hafiz Muhammad Hanifah, setahu saya PU Hafiz ni. Pihaknya berdepan cabaran mendidik kanak-kanak berkenaan susulan didedahkan dengan ajaran aurat Muhammadiyah, menunjukkan ketaksuban terhadap tok guru mereka. Menurutnya, ada antara pelajar menangis ketika kopiah mereka diambil kerana kepercayaan kopiah digunakan mempunyai berkat daripada abuya dan tidak boleh diganti. Apa yang saya boleh katakan, kebanyakan kanak-kanak ini hafazannya bagus. Itu kelebihan yang ada pada mereka. Mereka menjaga waktu salat, bangun salat malam, dan itu kita tidak boleh nafikan bahawa mereka mempunyai akhlak yang baik. Cuma ada isu akidah dan kefahaman yang perlu dikemaskini. Katanya ketika ditemui pada hari Sabtu. Ibu-ibu mungkin akan gembira dengan kenyataan daripada akhbar ini. Kuching, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, bersedia menyerahkan kanak-kanak dikaitkan dengan JISB Holdings Sdn Bhd kepada ibu bapa masing-masing sekiranya penjaga mengemukakan kepada mahkamah dokumen pengesahan seperti surat beranak dan kad pengenalan diri. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, segelintir daripada kanak-kanak yang diselamatkan didapati tidak mempunyai kad pengenalan diri serta mengaku tidak pernah berjumpa dengan ibu bapa atau keluarga. Bukan takat tak ada kad pengenalan, mereka tak pernah jumpa ibu dan bapa atau keluarga.
Ia berdasarkan siasatan pihak berkuasa yang bertanya sendiri kepada kanak-kanak terbabit. Sebab itu sukar untuk kami menyerahkan begitu sahaja kepada pihak yang mendakwa mereka merupakan ibu bapa kanak-kanak ini. Kalau benar mereka penjaga sah, mudahkan kita untuk menyelesaikannya. Ada peguam menyatakan mereka mewakili keluarga iaitu ibu kanak-kanak. Jadi kita harap ibu ini dapat datang dan buktikan dia ibu kandung kepada kanak-kanak berkenaan kerana sesiapa pun boleh mengaku ibu kanak-kanak. Ia untuk keselamatan anak-anak ini juga, katanya kepada pemberita selepas program Mind Games Come at the Best di sini pada hari Sabtu. Beliau menegaskan pihaknya tidak mempunyai niat untuk memisahkan kanak-kanak berkenaan daripada ibu bapa mereka dan langkah yang diambil ini adalah mengikut lunas undang-undang. Nelsi berkata, daripada 660 kanak-kanak yang diselamatkan dalam Op Global, 559 daripada mereka mendapat perintah mahkamah untuk mendapat penjagaan dan perlindungan di bawah JKM bermula Oktober hingga Disember ini. Permohonan lanjutan perintah baharu akan dibuat sementara penyelesaian jangka panjang diputuskan dan JKM akan membawa perkara ini untuk dibincangkan di mesyuarat penyelarasan yang diurusutiakan oleh Majlis Keselamatan Negara. Penyelesaian jangka panjang yang akan dipertimbangkan termasuklah mengembalikan kanak-kanak yang tidak memerlukan perlindungan, pemeliharaan dan pemulihan kepada ibu bapa atau orang yang layak dan sesuai OYLS seperti mana peruntukan undang-undang. Beliau berkata, ujian psikologi ke atas 454 kanak-kanak yang disiasat setakat ini mendapati 69 daripada mereka atau 16.2% mengalami kecelaruan sederhana. Manakala 23 iaitu 5.5% lagi mengalami kecelaruan teruk. Masalah psikologi sederhana ada 69 orang. Masalah psikologi teruk ada 23 orang. Selain itu, Menteri berkenaan memaklumkan 2 daripada mereka mempunyai kad orang kurang upaya OKU. Manakala 19 lagi menunjukkan simptom OKU. Dia tak ada lagi kad, cuma dia ada simptom OKU. Hampir 83% pernah bersekolah. Manakala 9.5% memaklumkan tidak pernah bersekolah dan selebihnya tiada maklumat. Katanya menambah kanak-kanak dalam lingkungan usia 7 hingga 15 tahun mencatatkan bilangan tertinggi iaitu 398 orang. Jadi budak yang diselamatkan itu umur 7 hingga 15 tahun yang paling ramai. Setahu saya yang paling tua umur 20 lebih. Beliau berkata JKM juga sedang menyelaraskan sumbangan daripada pihak swasta termasuk syarikat korporat dan yayasan yang menyatakan hasrat untuk menyumbang kepada keperluan kanak-kanak tersebut. Polis melancarkan Op Global awal September lepas dan telah menyerbu rumah aman di seluruh Semenanjung yang dikaitkan dengan GISBH kerana disyaki terlibat dalam kegiatan eksploitasi kanak-kanak serta agama. Seramai 359 pengikut GISBH turut ditahan dalam operasi berkenaan termasuk pengurusan tertinggi syarikat. Perlis, Selangor dan Pahang mengisytiharkan amalan dan kepercayaan GISBH yang dikaitkan dengan kegiatan eksploitasi kanak-kanak dan dakwaan doktrin ketaksuban agama itu sebagai menyeleweng dan sesat.